Assalamualaikum dan salam sejahtera. Perdana Menteri Anwar Ibrahim telah bohong dan telah mengfitnah bekas Peguam Negara Idrus Harun. Anwar kata Idrus telah membincang kes Ahmad Zahid Hamidi dengan dia. Dan tindakan untuk melepaskan Zahid tanpa dibebaskan, DNAA ataupun discharge not amounting to acquittal, ialah idea atau cadangan Idrus. Anwar kata Idrus nak buat sebelum dia bersara, iaitu 4 hari bulan September, kerana 5 hari bulan September tu dia dah tak ada. 6 hari bulan September Peguam Negara akan ambil alih. So oleh kerana kes Zahid ni ialah kes Idrus, dia nak selesai sebelum dia pergi. So sebab itulah dia nak lepaskan Zahid pada 4 September supaya 5 September tu dia boleh bersara. Dan Peguam Negara baru yang ambil alih 6 September tak payah nak susah payah selesaikan kes ini. It's his problem, let him solve before he goes. So kononnya sehari sebelum dia pergi, dia selesaikan kes ni. Anwar kata, kalau ikut dia tak mau buat sekarang. Sebab pilihan raya kecil sedang berlaku di Johor hari ni, in fact. So, dia nak selesai dulu pilihan raya kecil, yang 2 pilihan raya kecil, lepas tu selesai. Tapi pilihan raya kecil tu 2 hari selepas, ataupun 3 hari selepas Idrus bersara. So sebab tu dia tergesa-gesa nak cepat selesaikan benda ni. Itu kenyataan Anwar Ibrahim. Dan dalam kenyataan tu dia mengaku dia bincang kes ni dengan Peguam Negara. So maknanya pejabat Peguam Negara tu, AGC tu taklah bebas. Ada campur tangan Perdana Menteri mengikut pengakuan Anwar lah. Dan tindakan ataupun keputusan untuk melepaskan Zahid, tapi melepaskan tanpa dibebaskan, ialah cadangan dan tindakan Peguam Negara. Tak kena-mengena dengan Anwar, bukan Anwar suruh. Tapi ada Anwar bincang panjang lebar dengan Peguam Negara kes ni. Tapi bukan arahan Anwar atau bukan Anwar yang suruh. Itu Anwar cakap. Ini bohong. Dan dia memfitnah Peguam Negara. Sebab Peguam Negara tidak memberitahu Anwar bahawasanya dia nak lepaskan Zahid tanpa dibebaskan. Dan maknanya bukan Anwar yang suruh. Dia yang nak buat. Pandai-pandai dia sendiri. So that was what lah pengumuman yang telah dibuat oleh Anwar Ibrahim. Pemuda PKR nak suruh perkara ni dibincang di Parlimen. Pemuda PKR nak suruh Idrus Harun, bekas Peguam Negara ni, menjelas di Parlimen, explain in Parlimen sebab apa pergi bebaskan Zahid ni melalui DNAA. Jadi masalah dia ni bukanlah Zahid dibebas, hanya dilepaskan tapi tidak bebas. Kerana perbicaraan tidak tutup, hanya tangguh, wakaf ataupun rehat. Itu saja. Boleh diteruskan atau boleh dibuka balik bila-bila masa. Dan SPRM pun telah umum bahawasanya siasatan masih berjalan ni. Siasatan di atas Ahmad Zahid Hamidi. Walaupun sudah 5 tahun, bukan saja 5 tahun semenjak ni siasatan bermula, tapi 5 tahun semenjak kes tu berjalan. So after 5 years masih siasat mengikut SPRM. Sebab apa? Apa yang tak lengkap? Apa yang masih perlu disiasat? Ke yang kes 47 ni banyak lagi bukti belum didapati, ataupun baru-baru ni telah jumpa bukti baru. Kalau telah jumpa bukti baru, maka kes ni akan berterusan ataupun boleh diteruskan. So kelirulah. A bit of confusion here. What is really going on ni?
Hanya yang kita tahu ni Zaid dilepaskan tetapi tidak dibebaskan. Sebab apa begitu? Kalau betul dia tidak bersalah misalnya. And mengikut UMNO pun tidak puas hati tentang cara yang ini dikendalikan sebab ini memberi image yang buruk kepada UMNO. So sekarang ni Zaid ni bersalah ke tak bersalah? Kalau betul Zaid tidak bersalah, bebaskan dia terus. Sebab apa hanya lepaskan dia tapi tidak bebaskan dia? Bermaknanya mahkamah tak kata dia tidak bersalah. Walaupun mahkamah tidak berkata dia bersalah, tapi mahkamah juga tidak berkata dia tidak bersalah. So, is he guilty or not guilty? Tidak ada keputusan. He's not guilty and he's not also not guilty. So, the black mark, is still on Zaid. Maknanya orang masih boleh kata, Zaid ni belum didapati tidak bersalah. Bermaknanya, kemungkinan dia masih bersalah. Sebab apa mahkamah tak mau bagi dia clean bill of health? Maknanya bagi dia terus tidak bersalah, jadi image dia ni tidaklah tercemar. Yang akan juga mencemari UMNO. UMNO is going to suffer the bad image because presiden dia ni tidak didapati tidak bersalah walaupun tidak didapati bersalah. This is a grey area maknanya. So adakah you buat ke you tak buat? Tak ada keputusan mahkamah. So ikut pandang kau lah. Kau nak rasa dia ni bersalah ke tak bersalah ke, fikir sendiri. That's very bad because nombor satu, Zaid ni presiden parti. Nombor dua, dia timbalan Perdana Menteri. There must be beyond any shadow of doubt. Either he's guilty or he's not guilty. Satu dari dua. Sekarang tak boleh dua-dua. Salah pun tak, tidak bersalah pun tak. Jadi sebagai timbalan Perdana Menteri dan presiden parti, image macam tu is no good. Dan UMNO pun telah bersuara hari ni. Mereka tak puas hati. And maknanya mereka nak benda ni dijelaskan. Dan juga pemuda PKR dan juga beberapa lain ahli komponen, pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan juga tidak puas hati because this one tidak menyelesaikan apa-apa masalah. So the problem is Anwar ni lagi dia bercakap, lagi dia mengelirukan keadaan. So Anwar kata ini parlimen bukan mahkamah. Kita tak boleh bincang isu Zaid ni di dalam parlimen kerana parlimen ni bukan mahkamah. Perkara ni maknanya is a court matter. Perkara ni mesti dibincang di dalam mahkamah. Tapi mahkamah dah gantung dah perbicaraan. Bukan tindakan hakim. Tindakan DPP, Timbalan Pendakwa Raya, iaitu yang duduk di bawah AGC, Attorney General's Chambers ataupun pejabat peguam negara. Dan dalam pejabat peguam negara ni, dia ada 700 lebih lawyer. Semalam saya kata 100 lebih. Dia orang correct me. Dan telefon saya, dia kata actually benda ni 700 lebih, bukan 100 lebih. Dan di dalam 700 lebih lawyer, yang di dalam pejabat peguam negara tu, in the Attorney General's Chamber, 700 over lawyers, lebih dari separuh tak puas hati. Diorang tak puas hati dari masa Tommy Thomas dulu. Bila Tommy Thomas ambil alih menjadi peguam negara, selepas PRU 14 dulu, 2018, Tommy Thomas bawa masuk banyak geng dia, 100 lebih. Dia kata lawyer India bawa masuk, dan yang dia orang tak puas hati ni, kebanyakan 700 lebih lawyer ni majoriti Melayu lah. Ada juga bangsa lain, tapi majoriti Melayu. Dan dia kata lawyer-lawyer India ni, puak-puak India ni, boleh dikatakan geng Selangor Club lah. Selangor Club tu, kalau kita pergi Selangor Club tu, ramai lawyer India duk minum dekat lomba tu. Dia orang memang suka pergi Selangor Club untuk mabuk. So lawyer-lawyer yang
biasanya ada di Selangor Club duk mabuk tu, duk keluar masuk pejabat peguam negara Tommy Thomas tu, Attorney General Chamber, macam bapak dia punya pejabat. Nak masuk-masuk aja, tak ada itu. So, lawyer yang ramai tu, tak puas hatilah. Dia kata, ini Tommy Thomas ni, dia ubahkan AGC ni menjadi Selangor Club. Tempat puak-puak lawyer India ni berlepak, berkumpul. So, yeah, a lot of them not happy. And they're not happy dengan Pakatan Government. Sebab masa tu, kerajaan Pakatan Harapan, you know. So, dalam 700 lebih tu, bila dah ramai, separuh, lebih dari separuh, tak puas hati. Of course, benda macam ni, rahsia sebesar ini rahsia besar ni. Ini bukan isu kecil ni. Ini lebih besar dari kes Bung Mokhtar dengan bini baru, bini muda dia. So, dia orang kontak saya. Dia cerita macam-macam. Dia kata, teruk dah AGC ni. Orang politik ni pakatan lah. Bila pakatan dulu masa Tommy Thomas lagi teruk. Tempat ni tengok lawyer India keluar masuk macam bapak dia punya pejabat. Dia kata, ini geng-geng mabuk Selangor Club. Dia kata, oh, marah sungguh dia orang. 700 lebih. Sekarang ni dia kata, actually Idrus Harun ni ramai pegawai-pegawai atau lawyer di AGC ni suka dia. Sebab Idris ni lurus. Idris ni tak bengkok, tak boleh beli So Idrus ni, dia tak boleh, orang politik tak boleh nak kontrol dia. Sebab tu UMNO hentam Idrus kau-kau. UMNO hentam Idrus. Dan dia masa Ismail Sabri Yaakob jadi Perdana Menteri, dia orang tekan Ismail Sabri suruh buang Idrus. Tapi Ismail Sabri tak mau. Itu yang dia orang attack Ismail Sabri itu. Sebab Ismail Sabri tak mau buang Idrus sebagai peguam negara. So dia orang hentam Ismail Sabri lah. Dia kata Ismail Sabri ni baruah kepada Parti Pribumi Bersatu lah, baruah kepada Perikatan, macam-macam dia orang kata terhadap Ismail Sabri atas beberapa isu. Satu isu ni ialah peguam negara Idrus Harun. Mereka nak suruh buang dan tukar. Ini even Azalina Osman pun cakap peguam negara ni kena tukar kepada orang kita. Orang kita tu fahamlah UMNO. So Anwar ni sudah bohong. Anwar telah mengfitnah. Dia kata ini tindakan ni Idrus Harun. Saya dapat maklumat pagi ni dari lawyer dari inilah, dari AGC ni, lawyer di dalam, orang dalam. Dia kata Idrus tak sign. Idrus tidak. Ini cadangan untuk nak lepaskan Zaid melalui discharge not amounting to acquittal or DNAA. Bukan cadangan atau bukan rancangan Idrus. Ini arahan dari atas. Dan yang aneh, more interesting is Anwar nak suruh charge tarik balik. Drop the charge. Itu yang Anwar nak. Anwar nak bahawasanya charge terhadap Zaid ni defektif. Cacat. Oleh kerana charge tu cacat, maka tarik balik charge. Drop the charge. So maknanya Zaid akan bebas. Zaid Hamidi balik rumah clean. Tidak ada cacat. Tapi Lim Kit Siang tak sanggup. Lim Kit Siang protes. Lim Kit Siang bantah. Dia kata tak boleh. Ini Zaid ni macam anjing tersepit. Anjing tersepit tak boleh kita lepaskan. Dia akan gigit kita. So kita kena kontrol anjing ini. Ikat leher dia. So kita kena bagi dia DNAA. Bukan kita acquit dia ataupun drop the charge, tak boleh. Maknanya Zaid akan bebas. Kalau Zaid bebas, bahaya. Lepaskan dia, tapi jangan bebaskan dia. Lepas tanpa bebas, maknanya DNAA. Ini saja yang Lim Kit Siang boleh terima. Kalau lebih pada tu, tarik balik charge ke whatever, Kit Siang protes. So Anwar tak boleh nak langgar kehendak Kit Siang. Bila Lim Kit Siang nak macam ni, kalau Anwar langgar, jangan lupa DAP, parti di dalam kerajaan, kerusi terbanyak.
Kalau DAP tarik dari withdraw, tarik dari kerajaan, jatuh kerajaan Sabah Sarawak, guarantee akan ikut Anwar's finish. Anwar won't even have 40 kursi dalam parlimen. Not even 40 seats. Jangan cerita 148. 40 pun tak ada. Kalau DAP, anda diikuti Sabah Sarawak, tarik. So, mau tak mau, Anwar terpaksa ikut kehendak Lim Kit Siang. Sebab itulah Zahid diberi DNAA dan bukan charge digugurkan atau ditarik balik. Itu yang aneh. Tapi benda ni nothing to do dengan Peguam Negara atau bekas Peguam Negara Idrus Harun. 100% ini kerja Anwar. Idrus sudah tidak ada dalam pejabat semasa itu. He's no longer. Sebab pegawai kerajaan tinggi sebelum dia bersara, dia diberi sebulan ke 2 bulan cuti. Kadang-kadang ada yang diberi round the world trip, dibayar oleh kerajaan dan sebagainya. They are given this round the world cruise 1-2 months. So maknanya technically Idris sudah pencen. Walaupun tarikh pencen dia officially katalah 5 September dan 6 September Peguam Negara baru ambil alih dari segi official. Tapi once dia dah cuti sebelum bersara, maknanya mulai hari cuti tu dia dah tak ada dah. From the day he took leave lah, sebulan ke 2 bulan dia pergi around the world cruise ke, itu from that day he's no more Attorney General. Walaupun on record he's still Attorney General hingga 5 September. Sebab tu 6 September baru AG baru masuk. Sebab 5 September tu hari akhir. Tapi you kena calculate dia punya leave. Kalau sebulan ke 2 bulan leave tu, maknanya mulai hari tu dia sudah tidak bertugas. Macam mana dia nak buat keputusan apabila dia duduk bercuti di mana di satu negara di dunia ni? Tak boleh. Dia tak boleh lah mana duduk dekat Greece and then telefon balik ke KL and so. And dia kata ni Idrus tak sign apa-apa. Sah dia tak sign. Dia tidak sign surat nak suruh beritahu mahkamah bahawasanya kes ni mereka nak DNAA. Maknanya dia nak suspend, gantung perbicaraan. Tak ada. Idrus did not make any decision, did not sign any letter. Benda ni arahan dari atas, iaitu dari pejabat Perdana Menteri kepada AGC dan DPP, Timbalan Pendakwa Raya yang in charge, pergi ke mahkamah dan maklum kepada mahkamah ini keputusan AGC. Dan sebelum tu mereka terlebih dahulu mereka buang Raja Rosella, Raja Toran ni. Sebab Raja Rosella, Raja Toran ni dia orang tak boleh kontrol. Dia agresif. Dia all out. Dan dia tidak bertolak ansur langsung on kes Zahid ni. So dia orang buanglah Raja Rosella ni. Kata dia ni bersara awal kerana dia nak buka syarikat sendirilah, ini macam-macam. Itu bohong. Dia dipaksa suruh resign, suruh pension supaya boleh ganti dengan pendakwa raya DPP baru. Sebab problem dia kadang-kadang orang atas pun tak boleh kontrol yang DPP sebab DPP kuasa dia. Ini sama macam kes SPRM misalan, Hishamuddin Hashim. Hishamuddin Hashim tu ialah boleh dikatakan barwa Ahmad Zahid Hamidi di dalam SPRM. Azam Baki tak boleh kontrol dia. The Commissioner SPRM or MACC Commissioner tak boleh kontrol ni Hishamuddin Hashim ni. Dia bypass Azam Baki. Dia terus pergi ke Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi. So apa yang Hishamuddin buat ni berpandu kepada bukan arahan Azam Baki tapi arahan dari Ahmad Zahid Hamidi. Ahmad Zahid Hamidi dia punya tuan lah. So pasal tu banyak benda tak senonoh ni berlaku di dalam SPRM. Tapi dengar cerita kata bulan depan ni Hishamuddin Hashim akan
retire. So, dia orang nak cepatlah sekarang ni. Dia orang tinggal dalam sebulan lagi ni. After Hishamuddin dah retire ni, maknanya dia orang tak boleh nak buat apa-apa lah. So, that is the situation both dalam AGC dan dalam SPRM, di mana pegawai-pegawai tertentu yang ada kuasa untuk bertindak lah, misalnya untuk prosecute lah, tangkap. Ini orang politik kontrol dia, bukan bos. Sama macam Azam Baki tak boleh kontrol pegawai yang di bawah tu. In fact, Hishamuddin Hashim ni terlibat dengan kes Beng Hok ni. Teo Beng Hok yang kena bunuh dulu. Teo Beng Hok yang kena baling keluar dari tingkap SPRM tu. Ya, Hishamuddin terlibat tu. Dia orang nak ugut aja. Dia orang gantung Teo Beng Hok luar tingkap, kata kalau awak tak mengaku kita lepas. Biar awak jatuh ke bawah mati. Tengok-tengok terlepas. Mati kawan tu, Teo Beng Hok. Jadi Hishamuddin juga yang terlibat ni. Dia juga yang banyak menjalankan assignment bagi pihak orang politik. So dalam AGC pun sama. So Anwar ni, dia bohong. Dan dia telah cerita ngarut ni tentang Idrus Harun. Dan yang sebenarnya Idrus Harun tidak buat keputusan untuk DNAA Ahmad Zahid Hamidi ataupun keputusan untuk tangguh ataupun suspend perbicaraan. Ini dari atas dan DPP diarah untuk memaklumkan kepada mahkamah itu keputusan kononnya peguam negara. No. Not peguam negara baru ataupun peguam negara yang lama, iaitu Idrus Harun. Ini tindakan lebih atas dari peguam negara. Tapi Anwar mengaku ya dia bincang perkara ni dengan peguam negara. Tapi perkara ni yang dia bincang bukan seperti apa yang Anwar cerita. Apa dia bincang dengan peguam negara, cerita lain. Dan peguam negara tak mau ikut arahan Anwar, iaitu gugurkan kes atau tarik balik charge. Peguam negara tak mau ikut. So dia orang tunggu peguam negara pension. Sebelum dia pension, dia pergi cuti. Masa itulah dia orang ambil tindakan. Dan dia orang ambil tindakan sehari sebelum secara official tamatnya perkhidmatan peguam negara. Sehari sebelum, 2 hari sebelum peguam negara ambil alih. Okey, pemuda PKR, dia nak perkara ni dibincang di parlimen. Anwar kata cannot. Sebab parlimen ni bukan mahkamah. Tapi yang kes Muhyiddin ni, Anwar duk bangkit kat parlimen boleh pula. Di dalam parlimen yang Anwar kata Muhyiddin curi 600 bilion duit rakyat. Ini dibangkit dalam parlimen. Sebab apa tak bangkit dalam mahkamah? Charge Muhyiddin atas kesalahan mencuri 600 bilion duit rakyat. Tak charge pula. Tapi dalam parlimen Anwar bincang. Yang Muhyiddin curi 600 bilion dalam mahkamah tak ada. Tidak ada charge, tak bangkit dalam mahkamah. So sebab apa Anwar masa tu tak bawa ke mahkamah? Sebab apa Anwar bangkit di parlimen? Lepas tu sekarang dia kata kes Zahid tak boleh bincang di parlimen sebab parlimen ni bukan mahkamah. Putar belik sungguh ni Anwar cakap ni. But the bottom line is yang kita tahu Anwar memang nak paksa Idrus suruh gugurkan kes, tarik balik charge. Idrus tak mau. And then Lim Kit Siang pun tak setuju. Lim Kit Siang kata tak boleh gugurkan charge atau tarik balik charge. Kena hanya lepaskan Zahid tanpa kebebasan. Sebab macam tu sajalah Zahid ni boleh dikontrol dan kita boleh tentu ya Zahid ni tidak akan tikam pakatan. Dan kalau Zahid buat apa-apa yang tak senonoh, mereka masih boleh habiskan Zahid dengan menyambung perbicaraan dan masukkan Zahid ke dalam penjara. Itu cerita yang betul. Dan tanyalah, kalau takkanlah dalam 700 lebih lawyer dalam AGC tak ada seorang yang orang kenal lagi, tanyalah cerita benar di dalam AGC. Dan
Mereka boleh cerita campur tangan politik juga di dalam pejabat peguam negara dan macam mana ramai lawyer, terutama sekali lawyer Melayu, ramai di dalam AGC yang tidak menyokong Kerajaan Pakatan Harapan dan marah sangat-sangat dengan Kerajaan Pakatan Harapan, dan mereka reda cerita apa yang sebenar berlaku di dalam AGC. Assalamualaikum. Salam sejahtera.